السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada satu orang sahabat nama dia Al-Barra bin Azib. Tuan-tuan kalau biasa dengar nama dia ni, Al-Barra bin Azib. Dia ni sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, cerita pasal nak mati, cerita pasal mati, cerita pasal dalam kubur. Al-Barra bin Azib. Dia banyak riwayat hadis macam ni. Dia ni dia punya kecenderungan dia punya suka dia. Al-Barra, sahabat Nabi ni, Al-Barra bin Azib. Dia ni dia punya cenderung dia punya suka dia bila Nabi cerita pasal susah nak mati, Nabi cerita pasal malaikat mai nak cabut nyawa orang mati, Nabi cerita pasal bila dah mati, masuk dalam kubur apa nak jadi, Al-Barra bin Azib dia ambil perhatian sangat benda macam ni. Maka hadis yang berkaitan dengan benda-benda macam ni, dia ni banyak riwayat. Al-Barra bin Azib, dia banyak riwayat. Maka kata Al-Barra bin Azib, dia kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'ak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan dekat aku, dia kata. Nabi pesan dekat Al-Barra ni, sahabat dia ni. Nabi kata, idza ataita madja'ak. Nabi kata bila hang pi tempat tidur, hang nak tidur, fatawadda wudu'aka lis-salah. Nabi kata pastikan sebelum pi ke tilam nak tidur tu ambil air semayang macam mana air semayang orang nak semayang. Nabi kata. Tak lama tuan-tuan nak buat benda ni, seminit 2 minit aja. Tak buat. Maka Nabi SAW dia pernah panggil Al-Barra ni. Dia panggil Al-Barra ni, dia kata, wahai Al-Barra, dia kata, iza ataita madja'ak. Bila hang pi ke katil nak tidur, fatawadda wudu'aka lis-salah. Ambil ayat semayang dulu sebelum pi tidur. Ambil ayat semayang dulu, ambil ayat semayang macam orang nak semayang. Maksud ambil macam mana kita semayang, ambil bagi sempurna. Summa taja' ala syiqqikal aiman. Kemudian bila tidur, Nabi kata atas lambung kanan. Tidur atas rusuk kanan. Umur-umur kita ni tuan-tuan kena buat dah benda-benda macam ni, kena buat. Umur kita ni bukan umur nak jaga semayang 5 waktu aja. Umur kita ni bila dia mai 40 lebih ni, bila dia mai umur ni dia kena jaga lebih lagi. Bukan saja semayang 5 waktu jaga, sampai nak tidur macam mana, apa adab kita nak buat sebelum tidur, sampai ke situ dah kita kena jaga. Pasal apa? Bila dia pi 40 lebih ni nak kena jaga. Nabi kata dekat Al-Barra, bila hang nak pi tidur, ambil ayat semayang macam mana orang nak semayang. Kemudian tidur di atas syiqqikal aiman, atas rusuk kanan, atas lambung belah kanan. Wa qul, Nabi kata, dan baca doa sikit. Hadis ni digabungkan dengan hadis yang kita baca tadi. Maksudnya mulakan dengan hadis tadi ni. Ambil ayat semayang elok-elok, pi duduk atas katil, angkat tangan dua-dua belah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu baca doa. Apa dia? Nabi kata baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan nyawa aku kepadamu. Tidur ni matilah tuan-tuan. Yang kata tidur ni matilah. Mati sementara. Esok Tuhan bagi kita gerak bangkit balik. Tuhan gerak kita bagi bangkit balik. Maka tidur ni sementara nak bangkit pagi esok tu mati. Mati sementara.
Maka bila nak tidur, Nabi kata baca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku surrender, aku serah nyawa aku kepadamu, ya Allah. Makna dalam tidur ni kalau ditakdirkan nak jadi apa-apa pun, kita dalam keadaan serah diri dekat Tuhan. Berapa banyak tuan-tuan kejadian hadut jadi ni, tengah tidur rumah terbakar. Nauzubillah min zalik. Jadi tengah tidur, pencuri, kawak masuk dalam rumah. Masuk takat nak samun harta benda, sudahlah. Piradak pisau perut kita pula meninggal. Na'udzubillah min zalik. Ni zaman lah ni zaman tak boleh cakap tuan-tuan. TV, tuan-tuan duduk di rumah, tak pergi masjid, tak pergi kuliah mana-mana. Tengok TV 3, berita pukul 8 ni. Kalau tak ada cerita orang kena bunuh. Kalau tak ada cerita mayat jumpa dalam longkang. Kalau tak ada cerita mayat jumpa dalam semak. Kalau tak ada cerita-cerita macam ni bukan berita. Maknanya hari-hari ada orang mati dalam keadaan tak sangka ni. Mati tak sangka. Mati sangka ni mati duduk sakit teruk, duduk hospital, duduk dalam ICU, duduk apa. Ini orang kata mati yang disangka-sangka. Duduk agak-agak dah dia ni tak lama. Ni mati tak sangka ni. Duduk sihat elok-elok, duduk dalam rumah, anak bini duduk ada keliling ni. Tiba-tiba ditakdirkan Allah. Terbakar tak lagu mana keadaan nak keluar mati. Mayat dijumpai dalam keadaan berpeluk-peluk anak dengan mak. Mati dalam keadaan orang pecah masuk rumah, tak macam mana cerita, jumpa mayat duk terguling bawah kaki, terborai perut, tengkuk kena. Nauzubillah min zalik. Jadi apa pun ditakdirkan nak jadi, kita sebelum tidur tu ambil ayat semayang, angkat tangan buh di muka, embuh di tapak tangan tu dulu, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca doa ni Nabi kata. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku surrender, aku serah nyawa aku kepadamu, ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, ya Allah, aku hadapkan wajah aku, muka aku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusan aku kepadamu. Ni aku nak tidur ni, aku nak pejam mata ni, aku serah semua. Diri aku, nyawa aku, anak pinak aku, harta benda aku, rumah aku, semua hak ada kat aku ni, aku serah kepadamu, ya Allah. Wa alja'tu zahri ilaik, ya Allah, aku tempatkan belakang aku ni kepadamu. Ni duk tak badan nak tidur ni, aku serah kepadamu. Apa nak jadi pun, rahbatan wa raghbatan ilaik, ya Allah, aku serahkan segala-gala ni kerana cinta aku dan kerana takut aku kepadamu. Kerana aku cinta kepadamu, ya Allah, aku nak kalau boleh aku mati dalam keadaan aku redha dan engkau redha pada aku. Aku buat benda ni raghbatan ilaik, kerana aku takut kepadamu, ya Allah, aku takut kalau nyawa terbit keluar ni dalam keadaan aku dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. La marja'a wa la manja minka illa ilaik. Kita kata, ya Allah, tak ada lah tempat sembunyi dan tak ada tempat selamat melainkan kepadamu, ya Allah. Nak sembunyi tak boleh, tuan-tuan. Cerita mati ni tak boleh sembunyi. Nak cari tempat selamat ni tak ada, tuan-tuan. Kalau sekiranya Allah tak bagi keselamatan dekat kita, tak ada tempat selamat. Tapi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak bagi selamat dekat kita, siapa buat apa? Tak jadi apa kita ni, kerana kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya Allah, aku beriman sungguh-sungguh dengan kitab Quran yang diturunkan ini. Wa binabiyyikal ladzi arsalta, ya Allah, aku beriman sungguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang engkau utuskan ke dunia ini. Baca doa tu. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata apa? Nabi kata fa in mitta, Nabi kata siapa mati dalam keadaan dia baca doa tadi, kemudian dia mati, mitta alal fitrah, Nabi kata dia mati di atas fitrah, yakni di atas Islam. Siapa yang nak tidur tadi ni, dia ambil ayat semayang, dia pergi ke tilam, dia angkat tangan, kemudian dia embuih macam mana Nabi buat, kemudian dia baca qul huwallah, dia baca qul a'udzu birabbil falaq, dia baca qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia baca doa ni sikit. Lepas pada tu, kalau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala apa-apa jadi ke dia dan dia mati, Nabi kata fa in mitta
mitta, kalau sekiranya dia mati, mitta alal fitrah. Dia mati dalam hal keadaan dia ni fitrah, dia duduk atas Islam. Waj'alhunna akhira ma taqul. Nabi kata, jadikanlah doa ini akhir kepada ucapan kamu sebelum tidur. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda macam ni buat amalan. Saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, benda macam ni buat amalan. Buat amalan. Pasal apa? Pasal benda ni sabit daripada hadis Nabi SAW, dan hadis itu pula hadis yang sahih. Tak ada siapa boleh kata amalan kita ni salah, kerana terang-terang ada di dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih utama daripada tu apa dia? Lebih utama daripada tu kita buat sunnah Nabi sebelum tidur, dan lebih utama daripada tu ditakdirkan jadi apa-apa kita dalam keadaan mengamalkan suruh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan Allah selamat kita daripada malapetaka, Allah jauh kita daripada bala bencana. Mudah-mudahan kita dikekalkan dalam Islam dan di atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 16. Jilid 16, muka surat 144. Muka surat 144. Masalah, dia kata Nabi SAW selalu kena lapang. Tak habis lagi. Cerita Nabi SAW ni lapang, tak habis lagi. Sesungguhnya telah diterangkan kehidupan Nabi, tiada apa pedulikan dunia ini. Kita dah baca dah daripada bulan berapa itu tajuk yang sama. Nak cerita kata, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, Nabi ni dunia ni ala qadar. Nabi ni ala qadar dengan dunia ni. Atas qadar, patut-patut aja Nabi tidak tamak dengan dunia. Itu cerita dia. Maka tiada Nabi mau mengumpul daripada segala harta dan jalan kesedangan secara orang-orang kaya. Nabi dia bukan jenis tu. Bukan jenis ada 5,000 nak 10,000, ada 10 nak 20,000, ada 20 nak 100,000. Nabi bukan macam tu. Nabi tidak tamak, dia kata. Sehingga diri Nabi dan isteri Nabi selalu lapang. Nabi ni sampai ke diri pun lapang, bini pun lapang. Biasa Nabi hidup macam tu. Maka dengan kerana diri Nabi lapang, maka keluar Nabi SAW pada satu hari, yakni pada masa tidak beradat, ia keluar dari rumahnya. Ni cerita Nabi lapang. Satu hari Nabi keluar daripada rumahnya pada waktu yang jarang orang keluar rumah. Time tu biasanya orang tak keluar rumah, Nabi keluar waktu tu. Di kalangan ulama hadis ada yang mengatakan itu waktu tengah hari. Sebab lepas sembahyang Zuhur menjadi amalan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, depa tidur sat. Tidur sat tu itu sunnah Nabi SAW. Ada satu kawan forward mai satu email dekat saya, kajian universiti apa di Amerika. Depa buat kajian tentang tidur selepas tengah hari ini. Ada kajian daripada universiti di Amerika. Dan mereka buat kajian dan mereka dapat satu keputusan secara saintifiknya tidur tengah hari ini apa kebaikan dia dari segi saintifik. Ada dia punya cerita dia. Kajian dibuat oleh orang putih di Amerika. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita duk jumpa dalam hadis Nabi ni macam-macam benda. Rupa-rupanya apa yang Nabi sebut dalam hadis tu 1000 tahun kemudian, 1400 tahun kemudian, bila orang buat kajian, ternyata kebaikan dia. Nabi larang kita bila minum air, duduk menapas dalam gelas. Kajian sains membuktikan apa kebaikan kita elak daripada buat macam tu. Minum air, sambil duduk minum, sambil duduk menapas. Kajian sains membuktikan keburukan amalan itu. Apa kebaikan kalau kita mengelakkan amalan itu. Banyak hadis Nabi yang Nabi larang ni, kemudiannya dibuktikan oleh sains mengatakan apa yang Nabi larang tu wajar dijauhi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu di sini, Nabi SAW satu hari
tengah-tengah hari rembang keluar daripada rumahnya, sedangkan pada waktu itu jarang-jarang orang keluar daripada rumah. Sebagaimana cerita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masa yang bukannya menjadi adat kebiasaan ia keluar daripadanya kerana lapaknya. Biasa Nabi tak keluar time tu, tapi hari tu Nabi keluar. Dan tiada jumpa akan Nabi oleh seorang pun di dalam waktu dia keluar tu. Pasal time tu orang tak keluar. Bila Nabi keluar tak jumpa siapa, dia kata. Sambung hadis dia kata fa'atahu Abu Bakrin faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa bika ya Aba Bakr faqala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wat taslimi alaihi falam yalbas an jaa Umar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa bika ya Umar qala al-ju' ya Rasulullah. Dalam hal yang demikian, dalam Nabi tengah duduk berjalan seorang-seorang, orang lain tak ada ni, maka datang akan Nabi oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat, bahkan mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi duduk berjalan tak jumpa siapa masa tu. Tiba-tiba hak jumpanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abu Bakar itu, maka lalu Nabi tegur dia. Sabda Nabi, apa yang menyebabkan engkau datang ini, hai Abu Bakar? Jalan tak jumpa siapa, tiba-tiba jumpa Abu Bakar. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pasal ni hang keluar main ni? Cari aku kah? Ada urusan apa? Bila didengar oleh Abu Bakar akan pertanyaan Nabi yang demikian itu, maka ia pun lalu menjawab. Kata Sayyidina Abu Bakar, keluar hamba kerana mau jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hamba suka untuk melihat wajahnya yang mulia. Dan hamba suka untuk mau memberi salam ke atasnya. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia duduk di rumah ni, merasa lagu nak tengok Nabi. Duduk di rumah ni berasa macam nak tengok Nabi. Tuan-tuan, An-nazaru ila Rasulillah, ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibadah. Ulama sepakat mengatakan melihat wajah Nabi itu ibadah. Tengok muka Nabi itu sudah dikira ibadah. Maka sahabat-sahabat ni dia sayang Nabi ni, apa dia duduk saja-saja, kalau boleh pergi bertemu muka dengan Nabi pun tak apa dah. Maka kalau nak cantik lagi, pergi bertemu muka, boleh bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab salam dia, tak apa dah. Sayang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita hari ni pun okeylah. Bila jadi kisah orang buat kartun menghina Nabi ni, satu dunia tuan-tuan. Satu dunia. Di Syria, di mana, di Baghdad, tengah huru-hara kelang kabut Amerika tak keluar lagi pun sensitiviti umat Islam apabila Nabi daripada hina. Orang hina Nabi ni tuan-tuan, takkan kita boleh kenyang. Dia hina Nabi. Lukis muka Nabi, buat janggut penuh lagu tu, lepas tu atas kepala Nabi tu serban buat lagu bom. Gambar tu orang kata very significant. Dia nak bagi tahu kata apa? Inilah orang yang duk ajang orang Islam suruh piduk bom orang, suruh piduk bunuh orang. Depa bubuh benda tu kepada Nabi. Seolah-olahnya image Nabi Muhammad ni teruk macam tu. Duk junjung bom atas kepala. Itu penghinaan. Kalau kita tak bagi tahu kata kita marah, dalam hati kita marah pun tak apa dah. Tapi kalau kita tak bagi tahu kita marah, hati kita pun tak marah, kita pergi kata pula Allah benda kecil macam tu pun nak buat, karut. Ada orang kita ni bila dia baca isu ni, dia kata apa? Allah benda kecil lagu tu pun nak buat begitu. Tak boleh lah tuan-tuan. Kita tak ada sensitivity. Sampai orang pergi buat hina Nabi kita sampai macam tu, kita boleh duk kata benda kecil tuan-tuan. Nak tunggu orang buat apa?
Nak tunggu orang pergi kencing atas kubur Nabi, baru kita nak marah. Takkan sampai lagu tu teruk kita ni. Sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di rumah ni berasa nak tengok Nabi. Keluar mai selisih dengan Nabi. Nabi tanya dia, wahai Abu Bakar, apa hal waktu-waktu macam ni keluar mai ni? Abu Bakar kata apa? Yang pertama, aku mau jumpa kamu ya Rasulullah. Abu Bakar ni bukan sahabat aja tuan-tuan, pak mentua Nabi. Anak dia Aisyah tu isteri Nabi. Dia keluar mai. Bila Nabi tanya dia kata, aku nak jumpa. Saya nak jumpa dengan Tuan. Kalau boleh, saya boleh tengok wajah Tuan pun tak apa dah. Dan kalau boleh lebih lagi, saya nak bagi salam dekat Tuan. Tuan jawab salam saya pun dah tak apa dah. Kita hari ni tuan-tuan, ada rezeki lebih. Kita pergi Mekah buat haji. Ada rezeki lebih lagi. Kita pergi umrah. Kita pergi ziarah Rasulullah di Madinah. Bila sampai di depan makam Rasulullah, kalau boleh tiap-tiap waktu semayang, lepas habis semayang fardu tu, baca Quran sikit, agak reda sikit belah arah ke mihrab tu, bangkit berjalan pi lintah makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita bagi salam tu tuan-tuan, kalau betul iman ada dalam hati, ayat mata keluar. Kalau kita berkesempatan sampai di sana, sampai di Masjid Nabawi tu, lepas semayang fardu, baca Quran, lepas baca Quran tu jalan pi arah ke arah mihrab, arah ke kiblat tu, lintah makam Rasulullah tu. Bila sampai betul dengan makam Rasulullah tu, Assalamu alayka ya Rasulullah. Bila kita sebut tu tuan-tuan, kalau kita sebut tu dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat mata dia jatuh. Sehari 5 kali air mata boleh jatuh. Kita duduk 5 hari. 5 hari, 25 kali air mata kita boleh jatuh. Kita sampai depan makam Nabi tu, bagi salam, air mata meleleh. Pasal apa? Pasal itu bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia jumpa Nabi. Dia nak tengok aja muka Nabi. Dia nak bagi salam ke Nabi. Di dalam pada itu, tiada berapa lama, maka sudahlah datang pula Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas pada Nabi jumpa Abu Bakar tak lama, Umar pula mai seorang lagi. Rupanya yang kata sahabat rapat Nabi ni, depa ni tak boleh dah, terlampau cinta depa dekat Nabi. Kalau boleh, mata ni tak mau tengok yang lain dah, kira nak tatap wajah Nabi aja. Cinta kepada Nabi sampai macam tu. Kecintaan kepada Nabi tu sampai macam tu. Kalau boleh, mata ni kira nak tengok Nabi, tak mau tengok lain dah. Tak lama lepas tu mai Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dilihat akan dia oleh Nabi SAW, maka dengan segera ditegur oleh Nabi akan dia. Kata Nabi, apakah sebab kamu datang mendapatkan kami ni, wahai Umar? Nabi kata, Umar, kamu pula mai pasal apa? Bila didengar oleh Umar pertanyaan Nabi yang demikian itu, maka dia lalu menjawab. Kata dia, hamba datang pada Tuan hamba kerana lapang ya Rasulullah. Umar pula jawab lagu tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni lapang. Dia kata, al-ju' ya Rasulullah, lapang ya Rasulullah. Sambung hadis, dia kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana qad wajadtu ba'da dhalik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi dengar jawab Sayyidina Umar itu, khabarkan akan dirinya lapang, maka Nabi pun khabar pula akan lapang kepadanya. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun sesungguhnya telah aku dapat rasa diri aku setengah daripada yang demikian itu. Yakni aku pun berasa lapang juga. Nabi pun lapang juga. Kalau begitu, jom kita semua pi ke rumah si Anu itu. Nabi kata kalau dah macam tu, jom kita pi rumah satu sahabat kita. Yang sahabat ni agak senang sikit. Orang lapang sikit. Mudah-mudahan ada sikit makanan di rumah dia. Mudah-mudahan dia jamu kita sikit. Hilanglah lapang kita. Sambung hadis tu dia kata, fantalaqu ila manzili Abil Haitham. Ila manzili Abil Haitham bin At-Tayhan Al-Ansari. Wa kana rajulan katsiran nakh wa sya' wa lam yakun lahu khadam.
Maka pilah Nabi SAW dengan Sidina Abu Bakar dan Sidina Umar ke rumah seorang sahabat Nabi yang namanya Abul Haytham bin At-Tayhan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi kata, jom kita pergi rumah sahabat kita yang bernama Abul Haytham. Pasal apa? Dan adalah Abul Haytham itu satu orang laki-laki yang banyak pokok korma dan banyak memelihara kambing biri-biri. Itu dia. Nabi kata, jom kita pergi rumah Abul Haytham. Pasal apa? Pasal dia ni ada lebih sikit Tuhan bagi rezeki dekat dia. Jom kita pergi rumah dia. Padahal tiada berkhadam baginya, akan jadi tolong ia menguruskan segala kerjanya itu. Abul Haytham yang ada kebun korma, yang ada kambing apa semua ni, dia tak ada khadam. Dia buat kerja sendiri. Abul Haytham ni, dia ada kebun, dia ada kambing banyak ekor, dia ada semua. Tapi semua kelola sendiri, buat sendiri. Sebab tak ada khadam, tak ada orang suruhan bantu kerja dia. Sambung hadis tu, dia kata, falam yajiduhu faqalu limra'atih aina sahibuk faqalat intalaqa yasta'zibu lana al-ma'. Maka tiada didapati mereka itu akan Abul Haytham di rumahnya. Bila Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai di rumah Abul Haytham ni, kebetulan Abul Haytham tak ada di rumah. Sampai tanya, mana dia? Dia tak ada. Bila tidak didapati mereka itu akan Abul Haytham di rumah dia, maka mereka itu pun tanya kepada isterinya. Kata mereka itu, kemana suamimu? Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tanya kepada isteri dia, suami mana? Mana pi laki hang? Bila didengar oleh perempuan itu akan pertanyaan mereka, maka ia pun menjawab. Isteri dia pun kata, katanya telah pergi Abul Haytham mencari ayam bagi kami di ceruk-ceruk bukit. Dia kata Abul Haytham tak ada, dia pergi ambil ayam. Zaman tu mana ada ayam? Ayam hanya ada di kawasan wadi, kawasan lembah aja ada ayam. Bukan semua tempat ada ayam. Tu sah kata masa tu lah tuan-tuan, lah ni pun serupa lah. Kalau kita pergi Mekah lah ni pun, ayam lori duk main hantar. Duduk hotel elok-elok tu, lori duk main hantar ayam. Bukan macam rumah kita buka pancong ada ayam. Di Mekah sampai hari ni kita duk tengok lori tangki duk jalan pi balik tu bawa ayam lah tu. Nak pi refill balik ayam di hotel-hotel ni, hak orang duduk ramai ni, lori duk pi hantar ayam. Yang dulu kita cerita Raja Saudi sekali bila dia buat istana dia atas Jabal Qubis tu, tepi Masjidil Haram tu ada istana raja. Bila dia buat istana tu dulu, dia nak supaya ayam daripada telaga Zam-Zam tu buat piping pi supply ke seluruh bangunan istana dia. Panggil engineer paling pandai punya pi buat kerja ni. Ayam tak mau naik tuan-tuan. Ayam Zam-Zam tak mau naik istana dia tu. Ayam tak naik. Takat ground floor aja dia boleh pi. Atas lagi tak boleh. Tambah lagi kekuatan enjin. Tambah kekuatan enjin. Ayam tak mau naik. Maka akhirnya ulama-ulama Saudi menasihatkan dia, janganlah. Kata kalau sampai macam ni jadi luar daripada kebiasaan, janganlah. Mungkin Tuhan tak izin benda ni. Tuan-tuan nak kata apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni ayam di sana macam mana punya susah dia. Abul Haytham daripada rumah dia keluar pergi cari di kawasan wadi, kawasan lembah ada ayam tu. Nak cebok ayam ni, nak bawa balik ayam ni mai ke rumah untuk kegunaan di rumah ni. Maka kata isteri dia, Abul Haytham tak ada, pasal dia pergi di padang pasir celah bukit sana tu pergi cari ayam nak untuk kegunaan kami di rumah. Maka kata Abu Hurairah, falam yalbasu an jaa Abul Haytham biqirbah yaz'ubuha fawada'aha. Maka tidak lama Nabi dan sahabat-sahabat duk tunggu dia di rumah tu, maka datanglah Abul Haytham daripada ambil ayamnya dengan geriba bekas itu. Geriba ni tuan-tuan, geriba ni yang kata qirbah dalam bahasa hadis tadi, dia kata qirbah. Qirbah ni orang Arab bila dia sembelih menatang, kulit menatang tu dia cantum, dia buat bekas untuk isi ayam. Kulit menatang dia cantum isi ayam tu dia panggil qirbah, dia panggil geriba. Dia bawa benda tu, pergi bubuh ayam dalam kulit menatang tu, galah balik mai untuk kegunaan di rumah ni. Masa tu macam tu. Maka baliklah Abul Haytham ni bawa geriba ni, bawa ayam dalam pundi-pundi kulit ni.
Maka ditanggung akan dia dengan beratnya. Bawa balik ayam ni tuan-tuan. Ayam ni Allahu Akbar. Kita guna ayam untuk ambil air semayang aja berapa liter. Kita guna ayam untuk nak istinja, untuk nak basuh kencing berak kita saja. Berapa banyak ayam kita guna. Kita nak gendong, kita nak tanggung. Bawa balik ayam ni cakap banyak mana aja. Bawa balik mai sekali basuh berak habis. Ayam ni cakap banyak mana aja. Bawa balik mai sekali basuh berak habis. Kalau orang Malaysia basuh berak sekali ya habis. Orang Malaysia lah. Orang Malaysia. Dia kalau basuh berak ni dia sampai. Ada hak kaki wah-wah ni sampai 15 minit basuh berak. Sampai lagu tu. Sampai 15 minit. Dia wah-wah. Dia duk berasa tak cuci lagi. Dia duk berasa tak cuci. No. Kalau dia tidur nak pergi Arab. Pakai buat rumah tepi wadi tu. Kan? Kita jenis membaziak ni. Kita ni kalau membaziak ayam ni bagi kat kita lah. Orang Malaysia. Nampak tuan-tuan? Ditanggungnya ayam ni berapa punya berat. Bawa balik main di rumah. Bila tiba sahaja ke rumahnya. Lalu diletaknya akan geriba ayam yang ditanggungnya itu. Dia sampai dia letak. Bila dia letak aja. Summa ja'a yaltazimun Nabi SAW. Wa yafdihi bi abihi wa ummih. Kemudian daripada sudah diletaknya geriba ayamnya itu. Maka dia pun datang. Peluk dia akan Nabi SAW. Dan disukainya dengan macam-macam cakap. Seperti dikatanya, amboi, sukanya hati aku. Amboi, besarnya tuah aku pada hari ini. Dan berkata ia, tebuih Tuan hamba akan bapa dan ibu hamba. Itu dia. Seronok. Dia nak abang kata seronok ni. Penat buat kerja, tadi dah sepagi dah piduk kalut dengan pokok korma. Lepas tu piduk kalut dengan bagi makan kambing. Lepas tu pergi tanggung ayam balik merong. Sampai di rumah, biji mata tepatku. Tengok Nabi duk ada di rumah dia. Tengok Abu Bakar ada di rumah dia. Tengok Umar ada di rumah dia. Bila dia tengok Nabi dengan sahabat-sahabat besar-besar ni duk ada di rumah dia. Letak ayam tu terkam pi peluk Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, yang ni yang dia kata ikram. Ikram ni maksud dia apa? Hormat. Hormat yang disertai dengan kasih sayang kepada Nabi SAW. Kita hari ni tak ada perasaan macam tu. Kita tengok, kita kata ni baru ni mai. Kita lagu tu. Pelik sungguh lah perangai. Jadi lagu mana pun tak ada. Kita hari ni tengok orang tu pula orang yang terhormat dalam masyarakat kita. Dia mai di rumah kita, kita boleh sebut kalimah tu. Allah, dia ni mai pula. Abul Haisam buat kerja penat. Tuan-tuan penat ni, tuan-tuan fahamlah, penat. Buat kerja kebun korma, buat kerja kambing, buat apa, tanggung ayam balik. Penat ni, kalau tak kena gaya, bebai boleh mai. Penat. Kita penat-penat balik, pergi jadi macam tu. Dia boleh mai, perungguh tu, dia boleh mai. Tapi Abul Haisam ni selepas penat kerja satu hari, sampai di rumah tengok Nabi ada di rumah dia dengan Abu Bakar dengan Umar. Dia letak ayam tu, dia terpa pergi dekat Nabi, dia peluk Nabi. Sambil duk peluk Nabi tu dia kata, apalah tuah aku hari ni, apalah satu bertuahnya aku hari ni. Dia kata rumah aku dikunjungi, didatangi oleh Nabi dan sahabat-sahabat yang macam ni. Apalah tuah aku. Kemudian dia kata apa? Dia kata wa yafdihi bi abihi wa ummih. Kemudian dia bersumpah. Dia kata aku tebuih mak dengan ayah aku. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Ya. Tuan-tuan, baik. Kerana adakah seperti hamba ini didatangi oleh Nabi dan Abu Bakar dan Umar? Dia kata, siapalah aku ni? Sampai Nabi pilih untuk main rumah aku. Aku ni siapa? Dia kata, apalah istimewa aku? Sampai Nabi boleh teringat nak main rumah aku. Besar hati, tuan-tuan. Kalau nak dicontohkan, walaupun contoh tidak tepat sama sekali. Tapi kalau nak dicontohkan, dia ni satu orang kampung. Dia buat kerja motong getah. Tiba-tiba satu hari, Perdana Menteri main rumah dia. Tuan-tuan bayang tengok. Kalau nak dicontohkan, walaupun tidak tepat contoh tu, tapi itulah cerita dia. Siapalah aku ni? Aku duk kerja motong getah aja. Tiba-tiba dia main rumah aku. Masuk main tegur, masuk duk bersila atas rumah. Tak lupa sampai mati, tuan-tuan. Sampai mati tak lupa.
Ini kepula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tuan-tuan, bukan contoh bandingan dengan siapa-siapa. Nabi main rumah dia jadi lagu mimpi. Tengok Nabi duk ada depan mata dia dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Yang selama ni Abul Haitham bila pi masjid duk dengar kuliah Nabi, dia duduk belakang-belakang, duk tengok Nabi daripada jauh aja. Dia duk ingat Nabi tak kenal dia. Tak tahu Nabi pi rumah dia, Nabi kenal dia. Tak tahu nak habaq macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata apa? Amboi, bahagialah aku ini. Dia kata. Apa punya beruntungnya aku ni. Siapalah aku ni. Maka didatangi aku oleh Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Bahagialah aku ini. Dia kata. Seronoklah tu. Tu habis punya seronok. Sambung hadis tu. Dia kata. Summan talaqa bihim ila hadiqatih. Fabasata lahum bisata. Summan talaqa ila nakhlatin. Faja'a biqinwin. Fawada'a. Kemudian daripada sudah disambutnya Nabi SAW seperti yang tersebut itu, maka Abul Haitham pun pi dengan Nabi dan Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dibawanya mereka itu masuk ke kebunnya yang berisi beberapa banyak pokok korma itu. Lalu dihampakkannya bagi Nabi dan taulannya akan satu hamparan. Dan duduk Nabi SAW dan taulannya di atasnya. Dia pun tak ada cakap banyak dah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, jom kita pergi kebun korma. Lagu orang ada dusun rayal. Allah, dia kata, jom, bawa pergi dusun terus. Ya? Dan memang kau pergi pun nak pergi dusun. Kan? Ini pun Nabi pun memanglah pergi rumah dia tu, dia antara alasan dia apa dia? Lapar. Nabi pun lapar, Umar pun lapar. Jadi orang kata jadi orang mengantuk, suruh main bantai. Bom terus. Dia pun bila tengok Nabi main sebagai satu ikram, sebagai satu tanda hormat kepada Nabi. Ini dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar, jom kita pergi kat kebun aku. Kita sana senang, kita sambil sembang, kita boleh makan buah, kita boleh sana. Jom pergi sana. Dia kata, seronok. Begitu. Bila mereka itu sudah duduk di atas hamparan itu, sampai di sana, dia pun buat kalang kabut, ambil satu tikar lama, hampak main duduk. Suruh duduk. Seronok dia ni. Bila sudah dihampaknya kepada Nabi dan taulannya akan hamparan itu, semua orang pun dah duduk. Bila mereka itu sudah duduk di atas hamparan itu, maka Abul Haitham pun pergi kepada satu pokok korma. Dinaiknya pokok korma itu, diambilnya buah korma itu satu tandan besar. Itu dia. Dia pun kata, duduk Ustaz. Dia pergi ragas pokok korma, dia pergi ambil tandan paling elok punya. Itu dia. Yang kata ikram ataupun memuliakan Nabi SAW tu macam tu. Pergi ambil hak paling elok punya. Hak tandan tu mungkin dia duk simpan ni nak makan anak bini satu keluarga. Tapi oleh kerana Nabi mai, anak bini pun pergi ke tepi. Nabi dulu kena makan hak baik ni. Dia panjat pokok tu, dia ambil satu tandan buat turun mai. Tandan korma ni macam apa nama tandan pisang lah tuan-tuan. Dia bukan masak sedih semua kuning lagu tu. Dia masak sikit-sikit lagu tu. Korma pun serupa lah. Hak atas tu dah masak elok dah. Hak bawah ni ada putih-putih lagi apa semua. Dia pergi ambil standan. Maksudnya ada hak masak, ada hak putih. Ada semua. Buat turun mai. Lalu dibawanya tandan itu kepada Nabi SAW. Serta diletakkan dia di depan Nabi dan di depan taulannya itu. Letak standan di situ. Serta katanya, makanlah ya Rasulullah. Dia kata, makan ya Rasulullah, makan. Nak bagi hak paling elok punya, makan. Sambung hadis, dia kata, faqala Nabi SAW. Afala tanaqaita lana min rutabih? Faqala ya Rasulullah, inni aradtu an takhayyaru min rutabih wa busrih. Fa'akalu wa syaribu min dhalikal ma'. Bila dilihat oleh Nabi SAW akan Abul Haitham membawa tandan korma itu. Lalu bersabda Nabi SAW, bila dia tanggung satu tandan besar letak depan Nabi, Nabi kata kat dia. Nabi kata, mengapalah tidak kamu pilih bagi kami daripada buah korma yang mengkal sahaja? Dan kita pergi rumah orang lah, dia buat kalang kabut dengan gulai ayam, dengan ayam percik, ayam piru. Dan lagi dia dengan apa nu, bawa keluar main. Kita kata, ni apa ni banyak-banyak sangat ni, kami bukan nak makan banyak-banyak lagu ni. Padahal nak makan lah. Tapi manis mulut tu kan. Kita ni nanti kata lagu tu.
Apa ni? Kita kata banyak-banyak ni. Tak habis makanlah. Cukup. Tapi hati kata main lebih lagi cantik. Nabi taklah begitu. Nabi ni dia memang orang yang berpada dengan apa yang ada. Dia kata wak mai buah masak 4-5 biji cukup. Tak payah wak mai sampai setandan macam ni. Nabi kata. Kerana apa pula kamu bawa pada kami sampai setandan yang besar begini? Nabi kata apa ni? Wak mai sampai habis satu tandan besar ni. Alangkah banyaknya. Nabi kata banyak sangat ni. Bila didengar oleh Abul Haisam. Nabi kata banyak sangat ni. Bila didengar oleh Abul Haisam akan sabda Nabi SAW yang demikian. Lalu disahutnya dengan katanya, ya Rasulullah. Sesungguhnya hamba bawa kepada Tuhan hamba semua akan tandan itu. Kerana maksud hamba, sukakan Tuhan hamba. Dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar boleh pilih makan mana-mana yang suka hati daripada yang mengkal ataupun yang mudahnya. Dia kata saja saya bawa mai satu tandan ni. Kalau berasa nak makan rutab, mengkal tu rutab lah. Kurma rutab tu mengkal, kurma masak. Dia kata kalau berasa nak makan kurma rutab, makan. Kalau berasa nak makan hak putih, makan. Boleh pilih nak makan hak mana. Dia kata saja saya bawa mai ni. Bagi pilih nak makan hak mana yang berasa nak makan. Ada setengah orang tuan-tuan. Orang ada kebun durian ni. Kita kot ni tak ada lah dusun durian, tak ada. Tuan-tuan pergi kok belah yang ada dusun durian, pergi belah Sungai Bakar, pergi kok belah-belah apa nama sungai kecil Kampung Iliak, apa ni Bong Tebal no. Tuan-tuan pergi kok belah-belah balik pulau, pergi kok belah-belah tempat ada dusun durian ni. Orang yang ada dusun durian ni, dia main satu peringkat, dia tak makan lah durian masak ni, dia tak makan. Dia makan hak putih. Itu terai pergi tengok di dusun tu. Hak kita ni tak dah kata lah duduk tengah darat di gelorong timpang 4 metang buluh ni bawa kelok buka tu kira nak lulung sajalah. Pasal kita tak ada dusun durian. Tapi orang yang ada dusun durian, dia durian masak ni dia tak lalu makan dah. Bau pun tak mau dah sekarang tu, dia dah terlampau dah. Dia duk pergi ambil hak putih ni. Dia duk koyak hak kulit putih ni, dia buat cicah asam apa nama garam belacan, dia duk makan lagu tu. Ni, setengah orang ni dia dah jadi muak dengan hak masak. Jadi orang ni tak boleh kira. Ada orang suka makan nyok muda, ada orang dia suka makan nyok mumbang. Orang punya selera ni tak boleh kira. Ada hak suka makan nyok muda, ada dia tak mau, dia mau hak mumbang tu, dia nak makan, dia nak kelat-kelat, nak macam-macam, dia suka lagu tu. Jadi Abul Haisam ni dia kira apa? Dia kira nak layan Nabi ni kira yang terbaik ni. Nak bawa mai dekat Nabi ni, kalau Nabi berasa nak makan rutab, hak masak pun boleh makan. Kalau berasa nak makan hak putih pun boleh makan. Kira nak makan hak mana ada semua. Dia kira dia nak layan Nabi ni cukup punya baik. Maka sudah ada sedia belaka di hadapan Tuan hamba. Dia kata pilihlah mau hak mana. Bila sudah habis jawab Abul Haisam yang demikian itu, maka makanlah Nabi dan taulannya. Dan minumlah pula mereka itu akan ayam yang dibawa di dalam geriba tadi. Mereka pun dah lalu makanlah apa yang dijamu ni. Makan takat-takat yang boleh makan. Minumlah ayam bawa bekal tadi apa semua. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun makanlah semua sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadha walladhi nafsi biyadih. Minan na'im alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Zillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid. Tuan-tuan tengok ni yang kata Nabi ni pula macam mana. Dah orang jamu makan dah buah kurma, jamu ayam, minum dah ayam semua. Bila sudah diminum oleh Nabi SAW dan taulannya akan ayam itu, lalu bersabda Nabi SAW. Nabi kata inilah yakni kelakuan kita ni. Nabi kata inilah yakni kelakuan kita dan perbuatan kita dan segala yang berlaku ini. Nabi kata semuanya ini demi Tuhan yang diriku dan jiwaku di tangan kudratnya. Ialah semuanya daripada nikmat yang akan ditanya sekalian kamu daripadanya pada hari kiamat. Tu dia tuan-tuan yang kata Nabi ni. Makan semua hak lapang dah jadi kenyang apa semua. Nabi ni yang kata Nabi ni satu tazkirah Nabi bagi. Nabi kata apa? Dia kata satu benda aku nak pesan pada diri aku dan hampa semua. Satu benda aku nak pesan apa dia? Ni semua hak kita dapat hari ni nikmat semua ni.
Korma rutab ke, korma putih ke, ni ayam hak sedap, rasa sejuk, elok ni. Semua ni nikmat yang Allah bagi dekat kita. Dia bukan bagi tang ni habis tang ni. Esok akhirat Tuhan tanya semua ni. Nabi kata. Tuan-tuan yang kata Nabi ni. Semua hak duk ada kat kita lah ni, kita boleh duduk di rumah, ada bilik, kita sebilik, anak perempuan sebilik, anak jantan sebilik. Yang kata rumah, dalam rumah ada peti air, ada mesin basuh. Hak kata rumah ni boleh berlindung daripada hujan panas. Hak kata kita ni bulan-bulan duk dapat gaji. Hak kata kita ni anak duk ada berceretak dalam rumah. Semua hak kita duk dapat ni, ini adalah nikmat. Nabi kata, yang Allah bagi tak kepada semua orang. Ada orang Allah tak bagi dekat dia, dia tak ada rumah, hidup bawah titik. Ada orang Allah tak bagi dekat dia, makan minum pun tak ada, harapkan simpati. Ada orang Allah tak bagi dekat dia anak, menikah 20 tahun, tak ada anak pun seorang pun. Ada orang Allah bagi, Allah tak bagi, Allah bagi yang ni, dia tak bagi yang ni, dia tak bagi yang ni, dia bagi yang ni. Tapi ada orang Allah bagi ni, hampir semua nikmat Tuhan bagi dekat dia. Maka apa juga benda Tuhan bagi, itu nikmat Allah yang tak habis. Waktu kita habis di atas dunia ni. Sebaliknya nikmat tu esok Tuhan tanya di sana. Yang dapat rumah selesa, kenderaan elok, apa hang buat dengan apa yang Tuhan bagi? Ada biasa guna kenderaan tu, ada biasa buang minyak kereta untuk nak pergi mengaji agama, nak pergi dengar orang duk baca ayat Quran, nak pergi dengar orang baca hadis Nabi. Adakah hang guna nikmat yang Tuhan bagi untuk tujuan-tujuan macam ni? Tanya, semua tanya. Jadi kalau dalam akaun kita tu ada mencatatkan sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, seminggu 2 kali, kita duk guna kenderaan yang Tuhan bagi kat kita ni, duk pergi masjid, duk mengaji agama, duk faham Quran, duk faham hadis, sekurang-kurangnya tuan-tuan, waktu ditanya esok ni kita tak terbeban dengan pertanyaan itu. Tak terbeban. Jangan esok bila Tuhan tanya, akaun tak menunjukkan kata kita guna benda-benda ni untuk Allah. Ni kita main malam ni untuk Allah, untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk jiran kita, bukan untuk kawan kita, untuk kita kerana Allah. Pasal apa? Pasal esok ni yang Tuhan kata illa ladaihi raqibun atid. Melainkan di sisi manusia ni ada raqib, ada atid. Aduk catat, aduk tulis semua ni. Esok ni catatan ni dia buka balik di padang mahsyar esok. Bila buka tengok tu catatan tu cantik. Catatan tu cantik. Pasal apa? Ada. Dalam jadual tu ada. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kita guna kereta kita, kemudahan kita, nikmat Tuhan bagi kat kita. Kita guna untuk kita nak faham agama yang Allah bagi kat kita. Kalau ada macam tu dalam akaun kita, bila kita close akaun esok ni, macam tu yang appear dalam balance sheet kita, alhamdulillah tuan-tuan. Jangan masa tu baru kita nak menyesal. Jangan jadi macam hadis yang Nabi kata, malaikat turun mai di perkuburan orang Islam. Turun mai malaikat ni di makabiril muslimin, di kubur-kubur orang Islam. Malaikat tanya kepada ahli kubur, apa yang hampa selesai pada hari ini? Jawab ahli kubur, nadamatuna min a'marina. Kami menyesal dengan umur yang Tuhan bagi kat kami. Tuhan bagi kami 50 tahun sebelum mati. Tuhan bagi kat kami 70 tahun sebelum mati. Kami tak manfaatkan 60 tahun, 70 tahun tu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nadamatuna min a'marina. Kami menyesal kerana tak manfaatkan umur yang Tuhan bagi ke kami. Tuan-tuan, benda ni percaya apa tak apa, tak percaya apa tak apa. Kalau kita percaya, alhamdulillah, selamat kita insya-Allah. Tak percaya, kita mengundang padah pada hidup kita kali kedua esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, demi Tuhan yang diriku dan jiwaku di tangan kudratnya, Nabi kata. Semua nikmat yang ditanyai, semua nikmat yang kita rasa ni, ditanyai sekalian kamu daripadanya pada hari kiamat. Nabi kata, demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, Tuhan yang nyawa aku, Tuhan duk pegang. Nabi kata, anytime Tuhan boleh aku mati. Aku bersumpah dengan Tuhan tu. Semua yang kita terima hari ni, Tuhan tanya kita di hari akhirat esok. Adakah sekalian kamu syukur kepada Allah ataupun tidak dengan sebab nikmat yang dikurniakan Allah di dalam dunia ni? Tuhan akan tanya balik, kita ni jadi dah abdan syakura, hamba yang bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi? Tuan-tuan, tak salah kalau kita jadikan amalan
Tak salah. Kalau kita jadikan amalan, lepas sembahyang Isya ke, lepas sembahyang apa pun ke, dalam keadaan kita ada wuduk, kita ada ayat sembahyang, kita sujud syukur kepada Allah. Tak salah kalau kita jadikan itu amalan kita. Pasal apa? Untuk sehari semalam ni, tentu banyak nikmat Tuhan bagi kat kita. Maka sebelum tidur malam, ambil ayat sembahyang, menghadap ke arah kiblat, sujud sekali. Sujud. Niat sujud tu apa? Sujud syukur. Aku sujud ni pasal apa? Syukur kepada Allah. Pasal sehari ni, berapa banyak nikmat Tuhan bagi kat aku. Nabi SAW ni, tengah duk naik kenderaan, tengah duk naik unta ni, Nabi boleh berhenti tiba-tiba turun sujud. Nabi boleh berhenti tiba-tiba dan turun, angkat tangan sujud. Angkat tangan doa, lepas tu sujud. Teringat tu, Nabi boleh sujud. Teringat nikmat Tuhan bagi tu, Nabi boleh sujud. Salahkah kita kalau sekiranya lepas sembahyang Isya apa, lepas buat sunat ba'diyah apakah semua-semua, sujud sekali. Ingat dalam hati, ya Allah, aku syukur, terima kasih kepadamu ya Allah atas nikmat yang aku terima sepanjang hari ini. Salahkah kita buat macam tu? Tak salah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni Nabi kata, jaga baik-baik, aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan yang nyawa aku pun Tuhan duk pegang, bahawa semua nikmat yang kita terima Tuhan akan tanya balik. Nabi kata, teduh yang sejuk daripada tiup angin sepui-sepui bahasa ni dan tiada panas ini, Tuhan akan tanya esok ni. Dan buah korma yang mengkal, yang masak, yang bagus ini, Tuhan akan tanya esok ni. Dan lainnya yang dimakan akan dia, Tuhan akan tanya esok ni. Dan ayam tawak yang sejuk, yang sedap, yang diminum akan dia, Tuhan akan tanya esok ni. Nabi kata, ni semua hak kita dapat ni, Tuhan akan tanya esok ni. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca tafsir apa di masjid Brown Garden, surah Ali Imran. Dia cerita mak Nabi Isa, Maryam. Mak Nabi Isa alaihi salam, Maryam ni, dia semayang bengkak kaki. Mak Nabi Isa. Kita dah jumpa dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semayang ni hatta tatafattara qadamahu. Hadis kata sehingga bengkak kedua-dua kaki dia. Baca tafsir surah Ali Imran, tengok-tengok Maryam, mak Nabi Isa ni pun macam tu juga rupanya. Maryam ni nisaul alamin, dia ni satu perempuan yang dimuliakan di seluruh alam. Maka ulama tafsir kata zaman dia, dialah wanita paling mulia. Satu orang yang abidah, satu orang yang cukup kuat beribadah kepada Allah. Maryam semayang bengkak kaki. Dalam hadis menceritakan Maryam ni, dia semayang, kalau dia sujud sampai terbit air kala kuning daripada mata dia. Kalau dia sujud kepada Allah ni, sampai terbit ayak kuning daripada mata dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak banding kita dengan Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak ada apa kita ni. Takat boleh buat-buat lah. Takat boleh buat. Dia kata, adakah sekalian kamu syukur kepada Allah Ta'ala ataupun tidak dengan sebab nikmat yang dikurniakan di dalam dunia ni? Nabi tanya pula lepas makan korma, lepas minum air ni, Nabi tanya dekat sahabat 3 orang ni, Abu Bakar, Umar dengan Abul Haisam. Nabi tanya pula mereka 3 orang ni. Nabi kata, hampa syukur tak dekat Allah atas nikmat yang Allah bagi? Nabi tanya. Teduh yang sejuk daripada tiup angin sepui-sepui bahasa dan tidak panas, buah korma yang mengkal, yang rutab, yang bagus, semua ni Tuhan bagi ni, hampa tak syukur ke kepada Allah? Nabi tanya. Sambung hadis tu, dia kata, fantalaqa Abul Haisam liyasna'a lahum ta'aman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazbahanna zata darb. Kemudian pergi pula Abul Haisam supaya membuatkan bagi Nabi dan taulan Nabi akan makanan. Abul Haisam ni lepas jamu korma, jamu ayam sejuk, mungkin dia tengok Nabi makan, dia tengok sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar makan, dia tengok, mungkin dia rasa Nabi ni lapar ni. Dia balik ke rumah dia. Tujuan dia balik ke rumah tu apa? Nak suruh bini masak jenis masak atas dapur ni pula, nak bagi Nabi makan.
Maka diketahui Nabi akan pemergian Abul Haisam itu, iaitu mau masak makanan jamu Nabi dan taulannya. Nabi tahu cara dia nak balik. Dia kata, ya Rasulullah, duduk sana, saya nak balik tengok suruh apa ada rumah buat masak sikit. Nabi tahu. Maka kata Nabi, maka sabda Nabi SAW baginya, Nabi kata, hai Abul Haisam, jangan kamu sembelih binatang yang mempunyai susu. Nabi kata kat dia, kalau nak buat jugalah, pasal ni hajat dia nak jamu Nabi makan. Nabi kata kalau nak buat juga, jangan sembelih kambing yang ada susu. Nabi kata. Yang ni jikalau binatang itu ada susu, boleh diperah dan jangan disembelih akan dia. Tuan-tuan, ini yang kata Nabi. Perancangan dia tu. Perancangan dia. Dia kata kalau sekiranya kambing tu kambing yang ada susu, jangan sembelih. Rugilah sembelih kambing ada susu. Cari kambing yang tak ada susu. Kambing jantan ke, anak kambing ke apa ke, cari sembelih yang tu. Pasal hak ada susu ni, kita simpan dia. Kita boleh minum susu dia hari-hari. Nabi ni, yang kata Nabi SAW, beringat dia macam tu. Maka boleh tinggalkan supaya dapat diperah susunya. Boleh makan engkau tiap-tiap hari. Dia kata jangan sembelih ada susu. Susu tu kita boleh minum tiap-tiap hari. Dan boleh beranak-anak ya. Kambing ada susu ni kambing yang mudah buntin. Kalau kita simpan dia, lagi banyak kita boleh biak kambing kita. Ini strategi apa dia panggil, rancangan Arab Saudi ke berapa kayak ni. Strategi perancangan ekonomi. Dia kenal lagu tu. Kita jadi ketua keluarga pun kenal lagu tu. Gaji kita berapa, gaji bini kita berapa, anak kita ada berapa orang, anak kita duduk tingkatan berapa, untuk tuition dia nak kena habis berapa. Itu perancangan kena buat. Jangan tiap-tiap kali duduk tengok belanjawan Menteri Kewangan aja duduk buat belanjawan untuk negara untuk setahun. Kita untuk rumah kita sebulan pun kita kena buat. Gaji kita berapa, gaji dia berapa. Ni kalau nak ambil rumah ni sebulan nak bayar berapa. Kereta ada ni nak potong berapa. Habuan anak yuran sekolah, buku-buku rujukan, buku latihan, tuition dia apa semua pula nak pergi berapa. Boleh ke tak boleh nak beli kereta sebiji lagi? Yang tu nak kena kira. Kalau tak fikir yang tu semua, lah apa pun kereta mu ada 2 biji dulu. Lepas tu tengok rambut kau duduk luruh, pasal pun makan Maggi banyak. Itu perancangan ekonomi yang tidak bijak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW dia fikir dia macam tu. Pemikiran Nabi itu macam tu. Anak kita ada berapa orang, anak kita duduk tingkatan berapa, untuk tuition dia nak kena habis berapa. Itu perancangan kena buat. Jangan tiap-tiap kali duduk tengok belanjawan Menteri Kewangan aja duduk buat belanjawan untuk negara untuk setahun. Kita untuk rumah kita sebulan pun kita kena buat. Gaji kita berapa, gaji dia berapa. Ni kalau nak ambil rumah ni sebulan nak bayar berapa. Kereta ada ni nak potong berapa. Habuan anak yuran sekolah, buku-buku rujukan, buku latihan, tuition dia apa semua pula nak pergi berapa. Boleh ke tak boleh nak beli kereta sebiji lagi. Yang tu nak kena kira. Kalau tak fikir yang tu semua, lah apa pun kereta mu ada 2 biji dulu. Lepas tu tengok rambut kau duduk luruh, pasal pun makan Maggi banyak. Itu perancangan ekonomi yang tidak bijak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW dia fikir dia macam tu. Pemikiran Nabi itu macam tu. Dia kata ada susu jangan sembelih. Boleh tinggalkan supaya dapat diperah susunya dan dimakan akan engkau tiap-tiap hari. Dan boleh beranak dia. Bahkan pilih sembelih akan kambing yang jantan-jantannya. Dia kata pilih sembelih kambing untuk makan kami semua ni, biarlah kambing yang jantan. Dia kata tak apa, dia kata yang tu. Qala, sambung hadis tu, qala fazabaha lahum anaqan au jadiyan fa'atahum biha fa'akalu. Maka kata Abu Hurairah, apabila didengar oleh Abul Haisam akan pesan Nabi itu, maka dia pun sembelih bagi Nabi dan sahabat-sahabat Nabi akan seekor kambing jantan ataupun seekor anak kambing. Dia pun balik macam Nabi kata dia buat, cari kambing jantan ke ataupun anak kambing, dia sembelih buat makan. Dan dimasaknya akan kambing yang bersembelih itu. Apabila sudah masak, maka dibawakannya yang masak itu kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi tadi. Tuan-tuan tengok macam mana dia punya ra'i Nabi ni macam mana. Nak bagi tahu kata apa, sahabat ni dengan Nabi ni tak tahu nak abang, tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Macam kita lah, macam kita. Saya ada satu kawan baru ni. Dia tak tahu lah nak buat baik kat mak dia ni. Dia kata kat saya, ustaz, dia kata seingat-ingat saya lah, dia kata. Seingat-ingat lah, kalau terlupa tu wallahu a'lam.
Seingat-ingat saya lah. Daripada dulu sampai lah ni. Saya tak ada lah buat sesuatu yang mak saya ni boleh kecil hati. Tak ada lah. Dia kata. Seingat-ingat saya. Dia kata. Kawan cerita. Saya kata kat dia, sayang sungguh no, kat mak. Sayang sungguh. Dia nak jawab soalan saya tu. Saya kata sayang sungguh no, kat mak. Dia nak jawab soalan saya tu tuan-tuan. Dia jawab apa? Dia kata lagu ni lah ustaz. Ganti nyawa. Dua patah ya tuan-tuan. Jawapan dia tu jam kita. Jam kita. Kita kata dia sayang sungguh no, kat mak no. Dua patah ya dia jawab. Dia sengam saya. Dia kata ganti nyawa. Mana untuk mak ni nyawa dia hilang tak apa. Untuk mak dia. Saya pun tak boleh tanya. Sebab apa? Dia dah sebab lah. Dia jawab dua patah tu. Dia jawab dua patah tu dia sebab. Lagu tu bibir mulut tu kenyap. Dia tak boleh tahan dia sebab. Saya tukar topik lain. Tukar topik lain pergi jalan kau lain terus. Tuan-tuan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni benda-benda lagu ni pun pengajaran untuk kita. Benda-benda macam ni kadang-kadang pengajaran. Buku kita baca, kitab kita duk tengok apa semua pun itu pun pelajaran dan pengajaran. Tapi kadang-kadang benda macam-macam ni yang terselindung, yang terselit, yang tersorok, yang tersembunyi ni kadang-kadang bila Tuhan takdirkan dia lalu mai depan kita, pengajaran. Pengajaran dia sentuh hati kita. Kita tengok dia sebut tu ganti nyawa. Dia kata, lepas tu dia sebab tak boleh cakap tu jam. Tak mau cakap, kita pun tak mau cakap dah tajuk tu. Tapi tajuk ni. Tuan-tuan, sahabat sayang Nabi ni lebih pada tu. Lebih pada tu. Maka makanlah Nabi SAW dan taulannya dengan kenyangnya. Maka Nabi SAW pun makan dengan kenyangnya. Itu hadis dia. Kemudian dia kata faqala Nabi SAW hal laka khadim. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Ni panjang lagi ni hadis. Dia rumah 3 muka lagi ke 10 lagi. Sambung hadis tu dia kata faqala Nabi SAW hal laka khadim qala la qala fa idza atana sabyun fa'tina. Lepas dah Nabi makan kenyang apa-apa semua, Nabi masuk satu soalan lain tak berkaitan dengan hal tadi. Nabi tanya dia hal laka khadim. Nabi kata hang ada ke orang khadam yang duk tolong hang ni urus kebun, bela kambing apa semua, ada pembantu ke tak ke? Nabi tanya dia. Qala la. Dia kata tak ada. Bila dia kata tak ada, apa Nabi jawab dekat dia? InsyaAllah tuan-tuan, panjang umur, Allah bagi kesihatan dekat kita. Bulan depan kita sambung tengok. Bulan depan ada. Tengok ada cuti sekolah bulan depan. Oh, minggu kedua. InsyaAllah ada. Jadi bulan depan kita sambung tengok apa kesudahan hadis ni insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.